Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi opening dia, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al bilat wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta kasih sayang dan rahmatnya sekali lagi dapat lagi bertemu pada sebelah petang ini. Dan insya-Allah saya rasa saya tersalah page tadi, masuk ke page Saiful Nang pula sebentar tadi. So sekarang ni kita dah pun kembali ke page Sauki Hasan dan insya-Allah kita akan teruskan semula perbincangan dan juga perkongsian kita pada sebelah petang ini. Dan mukadimah hari tadi tersalah bilik. Okey, kalau datang mukadimahnya dekat page SN. Apapun itulah pelajaran yang mahu kita sampaikan dan kongsikan hasil daripada dapatan kami di Pahang sepanjang perjalanan tu. Dan insya-Allah apa yang perlu kita beri bantuan sekarang ni adalah pemulihan kepada jiwa mereka dan juga hati mereka yang mungkin sedang dalam keadaan sangat perit ya. Sayu kita pilu melihat keadaan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. So di sini datangnya kita, datangnya Projek Pelangi, datangnya Warga Prihatin, datangnya saya dan juga Tuan Haji Saiful Nang untuk sama-sama cuba menyelusuri sanubari dia orang dan kita dapatkan feedback alami yang mereka boleh luahkan kepada kami. Antara yang menarik sekarang ini adalah macam mana kita nak merawat perasaan kita yang kita dalam keadaan tertekan, ada yang terdesak. Jadi insya-Allah ayat yang akan kita kongsikan pada petang ini saya dah kongsikan dia punya teaser dia, surah 10 ayat 57 ada dekat dalam tajuk kita pada petang ni. So kita boleh buka surah 10 ayat 57. Cuba kita tengok sama-sama apa mesej yang nak kita fahami daripada ayat ni, sebab ramai orang mungkin salah faham dekat sini lah. Macam mana ayat Al-Quran ini mereka tersalah, orang kata apa orang kata tersalah, bukan tersalah apa, mereka mungkin ambil maklum benda ini sebagai satu benda yang biasanya kita faham secara ayat itu dalam bentuk ayat yang kasar, tetapi kita tidak melihat dari sudut ayat yang halus. Kita tak perhalusi ayat-ayat itu, macam mana ayat ini nak memberikan kepada kita satu jentikan, satu tamparan, satu pukulan supaya kita tersedar daripada lamunan yang kita selama ni hanya menggunakan Al-Quran itu sebagai bacaan semata-mata. Okey, kalau kita tengok ayat ni Allah kata apa? Allah sebut dekat dalam ayat ni, ya ayuhan nas. Okey, ini kita baca sekali lalu dulu. Allah kata ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izah. Telah datang kepada kamu, qad ini sungguh-sungguh. Allah tak main-main, sungguh-sungguh Allah cakap. Jadi kalau level, kalau masuk kelas-kelas sebelum ni kita nampakkan daripada inna kan, kemudian datangnya perkataan qad, kemudian barulah datangnya ayat seterusnya yang menampakkan taukid yang sebenar-benar taukid, walaqad yang Allah menampakkan demi sungguh-sungguh Allah tidak nampakkan benda itu sebagai sesuatu yang main-main. So kat sini Allah kata qad ja'akum mau'izah, telah datang kepada kamu satu pelajaran. Pelajaran di situ min rabbikum, daripada Rabb kamu, wa shifaun, dan juga sebagai satu penyembuh, lima, bagi apa fi sudur. Jadi ayat ini jelas terus menampakkan kepada dada kita. Dia tak ada sembang cerita tentang penyakit ini pada isu-isu yang lain. Tak ada cerita tentang kencing manis, darah tinggi, sakit kepala, migraine, kena rasuk jin ke apa ke semua tu. Allah tak khususkan spesifik kat situ. Terus Allah nampakkan adalah sebagai satu penyakit di dada manusia. Di situ Allah nampakkan wahudan warahmah, dan di situ adalah wahudan adalah satu bentuk panduan, petunjuk, ilmu, warahmah, dan juga satu rahmat. Daripada petunjuk tadi itu kita akan dapat manfaat. Daripada petunjuk itu kita akan dapat satu hasil. Daripada petunjuk itu kita akan dapat satu kerja buat.
kita akan dapat satu mission, kita akan dapat satu vision. Itu cerita tentang warahmat lil mu'minin, khususnya kepada orang-orang yang beriman. So part ini, ayat ni pendek, di 57 ni, ayat 57 ni pendek saja, dia tak panjang. Tapi daripada ayat ini saja kita kena pecahkan kepada beberapa segmen yang Allah nak kita fokuskan kepada bacaan-bacaan itu dengan lebih mendalam. Okey, so dekat sini kita kena tengok ayat tu secara lebih jelas. So saya buka satu gambaran ya. Kat sini saya bagi satu nota yang lebih jelas. Okey, ni ada tanda dah siap-siap. Dia nak kena ada muka saya juga Kita tengok sekejap. Okey. Alright. Ni ayat tadi kan? Okey, so sekarang ni kita nak tengok ayat ni. Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Okey, so sekarang ni Allah panggil kita ni semua manusia. Dia tak ada cerita orang Pahang saja, dia tak ada cerita orang Kelantan saja, orang Johor saja, orang Terengganu saja, ni yang kena banjir lah. Kemudian dia cerita semua manusia. Dan dalam itu dia tak ada cerita pula tentang kau ni dah beriman ke belum beriman lagi. Allah cerita dulu yang tu. Dan Allah nampakkan seluruh manusia. Dia ada kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu. Dia ada panggil ayat terus khusus spesifik kepada orang yang beriman. So sekarang ni Allah kata ya ayyuhan nas. Maksudnya engkau duduk dekat Australia ke, engkau duduk dekat benua mana sekalipun, ini adalah satu seruan yang berbentuk general. Dia menjemput kepada kita ni untuk semua manusia ni mendapat satu mesej yang jelas. Yang Allah kata, qad, sungguh. Allah tak main-main, Allah sungguh-sungguh. Saya masukkan dalam petak warna biru tu, ja'atkum, telah datang kepada kamu. So di sini ada satu benda yang kita nak kena ambil pelajaran. Apa benda yang datang? Ini cerita tentang apa yang dah datang kepada kita. Satu benda yang selalunya kita akan ambil, pertama sekali, Allah berikan kepada kita Alkitab, itu Al-Quran. So ini adalah satu bentuk bacaan Al-Quran yang telah sampai kepada kita. Al-Quran yang nak menyembuhkan, dinampakkan sekali. Al-Quran yang datang ada pelajaran. Al-Quran yang datang kepada kita daripada Roh. So dia tak tulis Al-Quran, tetapi dia kata telah datang kepada kamu satu pelajaran, mau'izah, pelajaran. Okey, itu satu benda. Ambil poin satu tu, letak dekat tepi. Poin yang kedua daripada ayat yang sama adalah Allah nak bagi tahu kepada kita apa saja ujian yang datang kepada kita. Ini ujian. Ujian kita diuji dengan penyakit apa-apa, sama ada kita didatangkan dengan musibah, kita didatangkan dengan kencing manis, kita didatangkan dengan penyakit gemuk, kita makan banyak, so kita pun jadi gemuk, itu pun jadi penyakit juga. Okay? So kita kena darah tinggi, kita stres, kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan kelaparan, kita diuji dengan ketakutan, kita diuji dengan kerunsingan, apa saja yang Allah bagi kat kita, anxiety termasuklah, apa saja dengan COVID yang ada sekalipun, semua ini adalah sesuatu yang Allah lambatkan kepada semua manusia. Ingat keyword dia adalah semua manusia. Semua ni adalah sebagai satu pelajaran. Okey, pegang ni. Pelajaran ini Allah bagi sebagai apa? Allah kata sebagai mau'izah, sebagai satu pelajaran. So kita kena ambil ayat ni secara direct. Siapa tak ambil pelajaran, maka dia akan jadi orang yang rugi. Siapa yang ambil pelajaran, maka dia akan jadi orang yang untung. So kalau kita benda ni turun dekat atas muka bumi, kita cuma jadi manusia yang happy go lucky, kan? Kita tengok benda tu tak rasa dan tak terkesan. Kita mungkin terkesan, tetapi kita banyak menampakkan benda ni sebagai satu ujian. Kita jadikan ujian, tetapi kita tidak ambil pelajaran. Kita bersabar, tetapi kita tidak ambil tindakan. Kita mengeluh, tetapi kita tidak mencari jalan keluar. Di situlah menyebabkan kita jadi orang yang tension, orang yang tertekan, orang yang stres, orang yang anxiety, orang yang rasa macam terlalu takut. Kita jadi terlalu protektif. Kita tak berani untuk berdepan dengan hakikat dan ujian yang sebenar. Kita rasa macam
Benda yang berlaku ini satu beban yang telah menyebabkan kita jadi down, morally kita jadi lemas, kita jadi lemah. Tapi hakikatnya ujian ini adalah sesuatu yang nak menguatkan kita. Ujian ini, apa saja ujian yang Allah bagi kepada manusia, adalah hakikatnya adalah untuk memperteguhkan hati kita. That's why Allah nampakkan benda ni sebagai satu sumber kekuatan kepada manusia yang ada penyakit di dada. Sebab penyakit ni tak ada dekat tempat lain. Allah cuba spesifikkan benda ni ada dekat dada kau je. Benda ni ada pada sudur, pada satu bahagian badan yang di dalam bahagian itu mengandungi ilmu. Sudur ni tempat kita meletakkan ilmu. So once kalau kata kita tidak mengambil pelajaran daripada pedoman wahyu, Allah dah bagi dah wahyu, Al-Quran ini yang menjelaskan kepada kita setiap apa yang berlaku ni tidak lain melainkan semuanya adalah benda yang Allah buat, pasti ada pelajaran. Ma khalaqta hadza batilan, Allah sebut. Tidak ada satu benda pun yang Allah buat itu sia-sia. So itu satu ayat, surah Al-Imran ayat 191. Allah dah bagi benda ni dengan jelas. Allah dah bagi benda ni dengan pasti. Apa saja yang Allah buat, Allah bagi kat kita mesti ada pelajaran. Ma khalaqta hadza batilan, tidak ada benda yang sia-sia, tidak ada benda yang batil, melainkan dia adalah satu benda, sekalipun musibah, sekalipun nikmat, dia adalah dalam bentuk ujian. Nak menguji ni benda yang ada dekat dada kita, benda yang ada dekat hati kita ni fokus dekat bahagian perangai kita, akhlak kita, nafsu kita, hawa, hasad, dengki, apa saja yang ada dekat dada kita. Even kalau kata kita anxiety sekalipun, mana datang punca perasaan anxiety tu? Dia datang daripada hati kita. Kan? Kita terlalu murung kerana kita terlalu memikirkan sampai kita stres, sampai kita rasa takut, sampai kita rasa jumut, sampai kita rasa tak berani nak berdepan dengan masalah, dan kita memilih untuk memencilkan diri, memilih untuk keluar daripada ni sistem. Kita nak duduk dekat jadi orang yang menyendiri, dan tak boleh. Itu tidak Islam. La Islam illa bil jamaah. Tidaklah kita ini dikatakan Islam melainkan kita hidup berjemaah. Islam dia mesti bermasyarakat. Islam dia mesti ada kelompok, pack. Dia mesti ada ni. Kalau dia sebut lagi pack, dia mesti ada kumpulan dia. Dia mesti ada gagasan dia. Dia mesti ada jemaah dia. Dia mesti ada golongan-golongannya. Sebab itu hujung tu Allah kata lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya pelajaran ni bukan untuk seorang, dia mesti datang kepada satu golongan. Impaknya apa saja yang berlaku, dia akan menguntungkan golongan ini, golongan yang meyakini, golongan yang yakin. Yakin dengan apa? Yakin dengan ilmu, yakin dengan ainul yakin. Nampak, dia nampak musibah, dia nampak ujian, dia nampak dugaan, dan benda itu mendatangkan keyakinan. Apatah lagi kalau hakul yakin, dengan pasti benda ini semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja yang berlaku itu datangnya daripada Allah. Ini cerita musibah. Apa saja yang berlaku, tak kiralah benda itu dalam bentuk nikmat sekalipun, harta, kekayaan sekalipun, benda itu pasti menjemput kepada satu gagasan ilmu supaya kita berfikir. Sebab ini adalah cerita tentang penyakit. Kedekut itu penyakit. Kita tak boleh nak bagi sedekah kepada orang. Ini satu penyakit. So datanglah satu pelajaran. Pelajarannya adalah bentuk ujian, menguji kita sama ada kita ni adalah orang yang ikhlas, ataupun kita ini orang yang mengharapkan pujian, orang yang mengharapkan kepada habuan, orang yang mengharapkan sesuatu in return dalam apa saja kebajikan yang kita buat. Semua ni adalah satu bentuk pelajaran kepada kita. So kalau kata Allah dah bagi kepada kita COVID sekalipun, Allah bagi kat kita ujian, hari ni kita tak boleh travel sekalipun, kerana COVID, banyak dia menjadi mata rantai yang berantai-rantai. Segala benda evolve dalam keadaan COVID ni. Semua benda terkait. Daripada kita akan lihat ada yang kena buang kerja, ada yang terpaksa hidup sekarang ni dah mula hidup sebatang kara, hari tu dah kaya-kaya kena buang kerja, sekarang ni tak ada duit, simpanan dah habis apa pun. Setahun kita sudah membicarakan tentang apa COVID ini sudah menyebabkan impak kepada norma baru kita. So kita nak mencari apa pelajaran dia. Kalau selama setahun kita hidup ni, kita belum jumpa lagi pelajaran dia, then kita masih hidup lagi sebagai seorang manusia yang buta.
Kita hidup sebagai seorang yang mati. Jiwa kita tidak hidup. Kita telah memilih untuk menjadi manusia yang kalah, tewas. Tapi kita tidak jadi manusia yang bangkit. Sebab ujian ini adalah satu musibah yang mengajak kita untuk keluar daripada kekusutan ni. Bersama musibah datang jalan keluar. Dia tak ada musibah tu datang, Allah bagi satu musibah, takkan Allah tak bagi jalan keluar kepada musibah ni? Pasti Allah menyediakan satu jalan khusus kepada orang-orang yang berakal, orang yang menggunakan ilmu yang Allah dah bagi, pedoman dan petunjuk yang Allah dah bagi, untuk dia cari jalan keluar macam mana nak menyelamatkan dirinya. Allah bagi agama, Allah bagi Islam, Allah bagi cara hidup untuk dia mengeluarkan dirinya daripada kejahilan, daripada kekafiran, daripada keingkiran, untuk keluarkan dirinya daripada sistem riba, contohnya, untuk keluar daripada sistem keuangan yang tidak adil, untuk keluar daripada menjadi orang yang zalim. Pasti Allah bagi kat kita sesuatu itu dengan tujuan untuk kita bertindak. Allah tak ada saja-saja dia bagi dekat kita, tiba-tiba Allah tak minta kita buat sesuatu. Allah bagi buku contohnya Quran, Allah bagi kepada kitab, pastinya Allah minta kita bertindak, respon kepada kitab tersebut. Allah bagi ilmu kepada kita, mesti Allah minta kita respon kepada ilmu itu. Ilmu bukan sekadar nak disimpan dalam otak. Ilmu mesti dilaksanakan, dikerjakan, diamalkan. That's why bila ada orang yang minta kat saya kan, ada yang tanya, ada yang telefon, ada yang tanya berdepan, ada tak ayat-ayat tertentu yang saya boleh amalkan untuk saya menghilangkan rasa tak tenteram saya ni? Ada tak ayat-ayat tertentu yang saya boleh amalkan untuk saya dapat habuan begini, untuk menjadikan saya begini? Adalah 2-3 orang. Jadi jawapan yang boleh saya nampakkan, Al-Quran adalah sesuatu ayat yang Allah bagi sebagai hudan, bainat dan furqan. Allah bagi kat kita dengan tujuan, bukan untuk diamal dekat mulut, tapi amalan yang kita nak present kepada Allah adalah dalam bentuk aplikasi yang kita apply dalam kehidupan harian. Allah tak bagi kat kita ayat untuk kita baca saja, kita nyanyikan saja, kita lagukan saja, kita hanya keluar di mulut saja, tetapi tidak nampak jelas macam mana dia boleh dihidupkan dalam kehidupan kita. Tak boleh. Allah mesti bagi sesuatu. Sebagai contoh, Allah bagi kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad, macam mana Nabi mengerjakan ayat itu sampai Nabi dapat menyelamatkan manusia daripada kezaliman, dapat menyelamatkan manusia daripada kekafiran, dapat menyelamatkan manusia daripada neraka. So sekarang ni, bila Allah bagi ayat 10:57 ni, kalau kita tengok dekat yang warna merah-merah yang saya dah tandakan tu, pertama sekali, ya ayuhan nas, tanda merah. Kemudian mau'izah, satu lagi tanda merah. Wa shifaun, satu lagi kotak merah. Wahudan, satu lagi merah. Dan warahmah, merah. Kenapa benda-benda ni saya tandakan merah? Kerana ni adalah satu nama-nama yang nak kita kenal pasti dan kita kuasai. Kenapa warna merah ni adalah satu benda yang kita kena faham? Allah nak bagi kita pelajaran. Pelajaran itu sebagai satu penawar, satu penyembuh. Pelajaran itulah yang akan menyembuhkan penyakit hati kita. So kalau kita tak dapat pelajaran ni, maksudnya kita tak dapat ilmu. Ilmu itu satu yang wahyu. Wahyu Allah dah bagi kita Quran, Allah dah bagi kita wahyu, dah bagi kita kitab, tapi kita tak nak pelajaran tu. Tak nak, itulah penyakit. Tak mau, itulah penyakit. Ingkar, itulah penyakit. Tak nak ambil pelajaran, itulah satu benda penyakit yang paling payah kita nak rawat. Benda yang kita nak ajar tetapi kita tak nak. Penyakit ini nak diberi ubat. Ubatnya adalah pelajaran tadi. Ubatnya adalah ilmu tadi. Ubatnya adalah kitab ini. Tapi kita menolak dalam bentuk pelaksanaan. Kita nak ambil kitab ni dengan harapan kita dapat pahala. Dan pahala itulah yang kita jadikannya sebagai angan-angan. So kita berangan masalah kemiskinan ini akan selesai. Kita berangan rumah yang roboh tadi dia akan bangkit dengan sendiri. Kita berangan, kita duduk, nanti akan datang orang yang memberi bantuan kepada kita. Angan-angan itu yang kita nak kena putuskan. Dia perlu kepada usaha, dia perlu kepada tindak balas. Ada nampak sesuatu yang kita nampak sebagai satu ujian, maka ujian itu menuntut kepada kita menggunakan akal untuk kita berfikir, apa mesej Allah kepada kita ni?
Itu pelajaran. Kalau kita duduk saja, kita merenung, apa jadi dengan COVID? COVID dah bagi kat kita banyak benda yang kita kena fikirkan. Contoh, kalau kami sebagai traveller, sebelum ni kita ada vacation. Vacation kerjanya mesti dia akan bawa orang keluar negara. Dia akan bawa jemaah umrah ada, jemaah haji ada, dia akan bawa travel ke New Zealand, ke Turki, apa semua bagai. So sekarang ni Allah tak bagi kita keluar tu. Allah sekat benda tu supaya kita ambil masa tempoh supaya kita bertenang dan berfikir. Kalau tak boleh keluar, apa yang kau kena buat dekat dalam tanah air ni? So sekarang ni kita kena fokus dari segi perniagaan, apa perniagaan yang menguntungkan dalam waktu COVID ni untuk kita manfaatkan, dan kita kembalikan pula dalam bentuk infak, sedekah, wakaf kepada kebajikan. Ada pelajaran, sebab sebelum ni pun kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi mana-mana pun, semuanya itu dikembalikan kepada tabung untuk kita beri kembali kepada kebajikan. So sekarang ni bendanya dah tersekat, tapi rezekinya Allah tak sekat. Rezekinya Allah tetap bagi, tetapi ada dekat dalam tanah air ni. So kita kena usahakan berdasarkan kemampuan, kapasiti kita. Kita tak boleh hari-hari kita akan minta, buka lah balik sempadan, kita dah kena gini, kita tak boleh nak mengeluh begitu. Kita kena cari jalan. Jalan keluar ini yang Allah nak melihat usaha kita keluar sebagai nak menyembuh penyakit kita yang kadang-kala kita mengalah. Mengalah itu penyakit. Putus asa itu penyakit. Kan? Menyendiri itu pun penyakit. Kan? Kita akan mengumpat pun penyakit. Kita akan jumpa, kita akan salahkan kawan ni, salahkan kawan tu, itu pun penyakit. Semua itu adalah penyakit yang ada dekat mana? Di dada kita. Dia bukan cerita penyakit yang kadang-kadang ada dekat kaki, kan? Gangren ke, ada dekat mata, sakit mata ke. Sakit mata sebab tengok orang senang tu, penyakit di hati juga. Kan? Telinga, kan? Dia tak ada cerita telinga banyak nak rawat dengan Quran, tak ada macam tu. Kan? Jin masuk dalam liga kita nak rawat dengan Quran ke? Tak ada. Penyakit tu semua datang pada hati kita. Kan? Apa saja yang menyebabkan kita ini menjadi manusia yang tiba-tiba menyalahkan takdir Allah, manusia yang tidak mahu mengakui kezaliman diri kita, manusia yang tidak boleh menerima ujian yang Allah dah berikan kepada kita, itulah penyakit-penyakit yang kita nak kena rawat. So jadi di sini ayat ini Allah nampakkan seterusnya pada perkataan hudan warahmah. So kalau dengan COVID ini selama setahun dah, setahun lebih ni, dekat-dekat setahun lah kiranya kan, daripada bulan 2 sampai bulan 2, bulan 3 dah start PKP. So dekat setahun ni, hampir setahun ni, kita masih lagi jadi manusia yang sama. Daripada hari pertama COVID sampai sekarang kita tak dapat pelajaran, maka kita tidaklah mendapat hudan warahmah tersebut. Yang kita dapat hanyalah penat, letih, duduk di atas dunia ni tanpa tujuan. Kita hanya follow sahaja apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ni, tanpa kita kembali balik melihat apa sebenarnya mesej yang Allah nak kita faham. So lihat dekat situ, adakah kita sudah dapat rahmat daripada Allah? Rahmat ini satu bentuk yang kita kena relatekan dengan kasih sayang. Allah bagi ujian kerana sayang. Allah bagi rezeki pun kerana sayang. Allah bagi nikmat pun kerana dia sayang. Ini kita kena faham. So kita akan tanya balik, habis tu orang putih kan, orang yang kafir dapat tu, adakah kerana mereka itu pun dapat rezeki kerana Allah sayang? Tak. Kena lihat pada ayat lil mu'minin tadi. Tengok yang kita petakkan warna hijau tu, ja'atkum min rabbikum. Benda ni yang hijau ni, saya relate hijau dengan hijau yang datang ini daripada Rabb engkau ni, khusus kepada orang-orang yang beriman. So kita kata, kalau kata orang Cina pun kena musibah, orang India pun kena musibah, orang yang duduk dekat Afrika Selatan pun kena musibah. Nak musibah tu Allah dah cakap dah, ya ayuhan nas, semua manusia akan dilanda, sebab seluruh alam ini adalah muka bumi Allah, milik Allah, hak Allah. Dia nak turunkan macam mana, dia nak turunkan musibah ke, nak turunkan puting beliung ke apa semua, itu hak dia dalam nak menguji manusia. Tapi pelajarannya akan dapat kepada orang-orang yang beriman. Itu lebih berhak untuk kita mendapat hudan warahmat. So kalau kata orang putih tiba-tiba dapat pelajaran, dia boleh buat teknologi apa semua bagai ni untuk menyelamatkan manusia, jadi itu adalah ujian kepada kita pula. Kalau mereka boleh buat, kenapa kita tak boleh buat?
Kalau kata China boleh buat, kalau kita kata Sweden contohnya, Sweden pun boleh buat, macam mana mereka menyelamatkan warga penduduk mereka daripada musibah COVID ini. Kita ambil pelajaran daripada orang-orang yang dah ni. Cuma mereka buat atas kapasiti sebagai manusia biasa. As a human being, kita semua ini akan mencari jalan keluar daripada masalah. Tapi Allah, dia bagi kelebihan kepada kita yang memiliki Al-Quran, ada petunjuk yang di-guide dengan aturan daripada langit ni. Yang ni sepatutnya memberikan kita keyakinan yang lebih. Yang ini yang sepatutnya mengikat kita dengan Allah dengan lebih kuat. Sebab rezeki khusus kepada orang yang beriman ni, kita semua dapat rezeki. Tapi macam mana rezeki itu kita nak kembalikan balik kepada agama Allah? Orang putih pun dapat rezeki, perompak pun, adakah mereka dapat rezeki? Tak, mereka cuma mendapat habuan dunia sahaja. Kita kata dia orang kaya, tak, mereka itu adalah habuan dunia mereka. Nasibun minal kitab wa nasibun minad dunia. Kita dapat nasib dengan kitab kita ni, ketetapan yang Allah dah berikan. Tapi nasib dari dunia tu, mereka dapat habuan mereka atas usaha mereka di atas muka bumi. Kita pun dapat atas usaha kita di muka bumi. Tapi yang diuji, yang sebenar-benar diujinya adalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Sejauh mana kita yakin Allah dengan Al-Qurannya, dengan petunjuknya, dengan kasih sayangnya dapat memberikan kita satu kekuatan untuk kita menjadi khalifah, menjadi orang yang berguna dekat atas muka bumi ni. Atau kita jadi golongan-golongan yang duduk di atas muka bumi ni, sama je kita dengan orang putih, sama je kita dengan orang-orang yang tak dapat Al-Quran, sama je dengan orang yang tak faham Quran. Samanya dekat mana? Bila bencana timbul, bencana mendatang kepada kita, lambat kita menampakkan kesyukuran kita kepada Allah. Bencana datang, syukurlah. Kalau kata rumah itu dah roboh, syukur aku masih hidup. Itu dulu. Kan, ada satu rumah tu yang saya pergi tu, dia kata tak boleh buat apa dah. Rumah 2 tingkat, bawah tu tak ada apalah, kosong. Yang kat atas tu dia punya rumah kayu, rumah papan. Kan, tapi rumah tu pun penuh sebab air penuh naik sampai ke bumbung. So dia cakap apa? Dia kata, tak boleh buat apa dah. Selamatkan nyawa dulu. Lari dulu, selamatkan nyawa. Yang ni yang asnaf tau, yang tidak ada apa-apa lagi dah. Balik rumah dah habis semua. Semua barang dalam rumah dah tak boleh pakai. Tinggal selai sepinggang. Lari pula dalam pukul 2 pagi. Ke mana? Ke pusat pemindahan sementara. So duduk sana lah. 12 hari baru boleh balik. Dah balik sebah ayat surut, baru nampak rumah teruk. Tapi dah tak boleh buat apa-apa dah. Yang penting, perkataan yang keluar dari mulut dia, sekurang-kurangnya aku masih bernyawa. Jadi itu tanda syukur. Kan, kita nampak pedih mata dia dalam keadaan menahan diri dia daripada menangis. Siapa tak menangis? Memang, tapi itulah ujian. Allah nak menguji sejauh mana kita bersyukur di atas nikmat nyawa. So, setiap apa yang kita buat ni, kita kena lihat satu persatu benda-benda ini dalam bentuk halus dan kasar. Allah bagi musibah, nampak kasar Allah bagi musibah ni. Kan, kasarnya sebab semua orang kena. Tapi macam mana kita nak memperhalusi? Setiap ujian yang datang itu pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang Allah uji secara spesifik. Tambah-tambah kepada orang yang beriman. Kita ni adalah orang yang percaya dan yakin dengan Allah. Tapi sejauh mana keyakinan itu membawa kita kembali kepada dia. Mengaku Islam, semua mengaku Islam. Kita beriman, kita mengaku kita beriman. Tapi sejauh mana keimanan kita itu betul-betul di hati kita, di dada kita. Ataupun kita hanya menyembunyikan perasaan itu demi kita mengharapkan habuan yang lain. Sebab waktu ini juga ada orang mengambil untung dengan jalan yang tidak baik. Ni banyaklah cerita di belakang tu. Okey. So kita lihat dekat situ 2-3 benda yang saya dah warnakan supaya kita nampak dengan jelas. Warna merah adalah tanda di mana kita kena kenal pasti di mana perkataan-perkataan itu khusus diberikan kepada siapa. Kemudian warna hijau itu untuk diberikan kepada orang yang beriman. Dan kemudian warna biru itu qad telah datang ni, sungguh-sungguh ni bagi apa? Bagi dada kita. Pelajaran ini Allah khususkan kepada dada manusia. Allah tak khususkan kepada tempat-tempat lain. So kalau kata kita nak buat rawatan, sebenarnya rawatan alternatif ke, rawatan apa ke, rawatan sekalipun kita guna, itu tidak ada masalah. Itu semua adalah atas kapasiti ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Manusia ni cerdik.
Manusia ni ada akal yang cerdas. Allah bagi kat kita satu ilmu, knowledge yang ada pada otak kita ni untuk memfikir melangkaui batas kemampuan. Kadang-kadang kita sendiri pun tak terfikir. Sangat jauh teknologi tu. Tapi dengan itulah nak menampakkan bahawa Al-Quran itu sendiri adalah satu teknologi. Kalau kata kita ni menggunakan Quran sebagai teknologi, dan kita tahu teknik dan taktiknya macam mana kita nak membangunkan manusia kembali mengikut ayat-ayat Allah. Kalau kata kita mengikut teknologi manusia yang semasa dengan arus kemodenan, kebanyakan kita akan mengikut dengan hawa nafsu, kan? Sebab itulah jadi dengan teknologi yang ada ni, manusia boleh gunakan dengan salah guna. Manusia boleh manfaatkan dengan teknologi telefonnya, dengan teknologi YouTube-nya, dengan teknologi Facebook-nya, dengan apa saja teknologi yang ada kat dalam telefon tu, dengan jalan yang salah. Tapi dengan ilmu Allah, teknologi inilah yang kita nak manfaatkan balik untuk kebaikan dan kebajikan manusia. Daripada sinilah kita dapat mengadakan majlis ilmu. Walaupun kita menggunakan platform Facebook. Nanti orang kata Facebook tu Mark Zuckerberg punya, Yahudi punya. Tak, faham dulu. Ilmu yang Allah bagi kepada manusia asalnya adalah daripada Allah. Pegang itu. Cuma dia dapat kepada siapa? Pelajaran ini dia sampai kepada siapa? Seluruh manusia. Tapi yang betul-betul manusia yang terbuka, terbelah dadanya, hatinya yang bersih, yang akan betul-betul mendapat hudan warahmah khusus daripada Allah untuk orang-orang yang beriman. Yang ni part ni yang kita kena cari balik. Ini rahsia yang kita nak kena kenal pasti. Kita ni duduk di mana? Kita duduk di kalangan orang yang dapat rahmat, petunjuk, ataupun kita masih lagi mencari-cari rahmat dan petunjuk ini? Kita masih lagi teraba-raba, kita masih lagi mencari-cari, tercari-cari, bersangka-sangka, dan kita belum mendapat petunjuk. Kalau kita masih lagi menyimpan penyakit hati, anxiety apa semua itu, dan kita belum jumpa lagi Allah melalui Al-Quran. Kalau kita betul-betul nak kenal Allah, kita kena keluar daripada anxiety itu untuk kita kembali balik dengan Al-Quran. Baca balik Quran. Kalau kata saya dah baca Quran tapi saya tak faham, dan ada masalah kat situ. Sebab apa? Sebab kefahaman mesti datang dengan berguru. So penyakit kita adalah kita tak nak berguru. Yang tu masalah dia. So cari pelajaran dengan mencari guru. Dah dapat guru, saya dah pergi dah banyak guru ni, yang ni cakap ni, yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. Masalah kita terlalu banyak guru. Tu penyakit kita. Nak belajar, fokus dulu satu guru. Faham dulu satu disiplin. Pergi dengan guru, saya dah pergi dah dengan cikgu ni, tapi dia ajak macam ni, dia cerita macam ni, dia sampaikan macam ni, saya rasa tak best. Tak best itulah penyakit. Sebab dalam kita mencari pelajaran, mencari ilmu, kita kena jadi orang yang mampu untuk ditundukkan. Penyakit kita apa? Tak boleh ditundukkan, tak boleh merendah diri, tak boleh ditegur, tak boleh dibetulkan. Itu penyakit kita. So penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita ni, ini yang nak kita buang dulu. Empty your cup. Kosongkan gelas kita. Kerana kita ni masih datang dengan gelas yang penuh, separuh penuh, suku penuh ke, tak kisahlah. Tapi once kita bawa dengan air yang ada dalam cawan kita tu, kita tak mampu untuk mengisi dengan air yang lain. Sebab apa? Sebab kita rasa kita lebih daripada orang. Kan? Aku nak datang, mesti kena bawa cawan yang kosong. So itu penyakit yang kita nak buang. So dah cari guru, dah belajar, kemudian dah jumpa guru, tak sabar. Ini penyakit juga. Penyakitnya tak sabar. Nak cepat-cepat kuasai ilmu, nak cepat-cepat memahami ilmu dengan cepat. Kan, kalau boleh nak jadi sama level macam ustaz tu, nak sama level macam tok guru tu, nak sama level macam student-student yang lain. Itu pun penyakit kita juga. Sebab benda ni tartil. Al-Quran datang secara tartil. 6,236 ayat Al-Quran ini bukan Allah suruh kita run sekaligus. Allah bagi secara bertahap. Nabi sendiri pun ambil masa 23 tahun. Dan Nabi formulasikan benda ni, Nabi susun Al-Quran itu dalam bentuk mushaf, supaya orang terakhir yang dapat Quran ini memahami lebih lagi daripada orang yang dapat ketika turun di Mekah dan Madinah. Itu antara Nabi nampakkan dalam khutbah wadaknya. So adakah kita ini umat yang terpilih, sahabat-sahabat ataupun saudara Nabi yang terpilih untuk memahami Quran itu dengan kaedah yang betul? Atau kita hanya jadi orang yang dapat Quran tapi kita masih lagi belum memahami Quran itu dengan betul-betul tepat. Dah belajar tetapi tidak jelas. Okey? So kita kena cari jalan. Cari jalan macam mana kita nak memahami Al-Quran itu sebagai satu sumber ilmu, hudan warahmah, yang akan menjadi satu pelajaran khusus kepada orang-orang yang beriman. Okey? Kemudian
Ada satu lagi ayat. Okey, tengok ayat ni. Ayat yang sama juga sebenarnya, tapi saya nak merahkan yang bahagian ni saja. Okey, so kita tengok yang ni saja. 4 perkataan ini khusus yang saya nak kalau boleh kita fokus. Yang pertama mau'izah, satu pelajaran. Yang kemudian wasyifa, dan kemudian wahudan warahmah. Ni ada 3 benda yang kita nak kena faham. Macam mana pelajaran itu nak dijadikan sebagai satu penawar, dan penawar itu sebenarnya adalah satu petunjuk. Daripada petunjuk itu mampu untuk mendatangkan rahmat. Ni ada link ni ke 4 perkataan ini. Kita buang dulu yang lain-lain, supaya kita boleh fokus kepada 4 perkataan ini, khusus untuk kita kenal pasti kita ni sebenarnya sebagai orang yang dah dapat belum pelajaran itu. Kalau kata, oh saya dah dapat dah pelajaran, tetapi kenapa dia tidak menjadi penawar? Dekat dalam rumah dah ada Quran, dekat dalam rumah dah ada kitab, tapi kenapa dia tidak menjadi penawar? Dia hanya jadi satu hiasan, dia cuma jadi satu bacaan, dia cuma jadi satu benda yang kita ulang-ulang baca, tapi dia tidak menyembuhkan penyakit hati. Dan something wrong. Maksudnya kita belum dapat hudan, kita belum dapat rahmah. Bacalah banyak kali sekalipun, berulang-ulang sekalipun, sedap macam mana sekalipun, tapi dia kalau kata kita masih lagi ada penyakit hati, kita ni masih lagi jadi manusia yang kita boleh nilai dengan akhlak kita. Akhlak ni sikap. Sikap ni kita boleh nampak dari segi personality kita, dari segi kata-kata kita, dari segi gaya badan kita, pakaian kita, kan? Kalau kata kita bertudung, ni untuk orang perempuan. Kalau bertudung tapi body tu masih lagi didedahkan, baju sendat apa semua, tudung dah pakai, maksudnya dah dapat pelajaran, tetapi dia tidak menyembuhkan penyakit yang lain, masih lagi nak menayang batang tubuh. Itu something wrong. Sama juga dengan lelaki, kan? Yang kita nak kena nampakkan itu dari sudut pakaian, belum lagi dari sudut cara hidup. Banyak sebenarnya benda yang kita nak kena kenal pasti. Bersedekah contohnya, bersedekah dah baik, tetapi riak. Jadi riak itu adalah penyakit hati. Dah sedekahnya dah baik, kan? Solat dah baik, tetapi riak, kan? Boleh jadi imam, baca sedap, dah sedap, tapi riak. Riak itu yang menyebabkan penyakit belum datang. So di situ kita belum dapat hudan warahmah. Jadi orang yang mendapat hudan warahmah, ganjarannya adalah syurga. Itu dah yakin dan pasti. Tapi orang yang tidak mendapat hudan warahmah, mereka mendapat azab dan musibah, dan mereka ini akan mendapat azab yang berat. Tempatnya adalah neraka. Sebab itu kita kena tahu membezakan ayat-ayat Allah ni. Sebenarnya specifically Allah sedang design satu mold, satu acuan. Kita ni duduk di dalam acuan yang mana? Kita ni sedang duduk dalam kategori yang mana? So kita kena baca ayat ini untuk kita kenal pasti tang mana kita punya perangai, sikap, dan kita tak tahu di mana duduknya kita ni di dalam ayat-ayat yang Allah dah bagi. Ini baru satu ayat. Ini baru cerita tentang surah 10 ayat 57. So kalau kita ambil ni dengan lebih luas skop dia, surah ini diturunkan dan disusun. Ni kena faham diturunkan dan disusun itu lain. Asbabun nuzulnya lain. Disusun di dalam surah Yunus itu lain cerita. Nabi mushafkan, susunkan melalui penulis wahyu Nabi. Macam mana ayat ini, kenapa ayat ini duduk dalam surah Yunus, itu Nabi punya strategi. Nabi tahu kenapa ayat itu dan ini. Dia tak berkisar cerita tentang Nabi Yunus, tetapi diletakkan di dalam tema cerita Nabi Yunus. Apa cerita Nabi Yunus? So kita kena kaji sikap dan sifat Nabi Yunus. Nabi Yunus antara sifatnya adalah dia berputus asa kepada umat dia. Bila putus asa, dia pergi lari daripada kampung, pergi naik kapal orang. Bila dah naik kapal orang, lepas tu dia kena undi, dia pula terlibat dalam pengundian tersebut, kemudian diundi keluar, lalu katanya ditelan ikan. Bila dah ditelan ikan, lalu dia insaf dan memohon ampun. Di situ bila Nabi dengan rendah diri mengakui istighfarnya, mengakui kezaliman dirinya, barulah di situ Allah mengeluarkan dia daripada kegelapan, keluarkan dia daripada perut ikan, kemudian diletakkan tersadai di tepi pantai, sampailah dia jumpa satu kawasan dan diberikan pokok labu. Itu ceritanya dah ada dalam Quran. That version verified, ada dalam Quran. So kita follow cerita dalam Quran tu, dan kita kenal pasti kenapa Nabi Yunus ini dan ayat ini duduk di dalam cerita tentang orang yang berputus asa, orang yang menyerahkan nasib kepada orang lain.
Ni cerita orang yang menyerah nasib kepada orang lain. Maksudnya Nabi Yunus, dia duduk dekat atas kapal orang, dia tidak dapat membawa kenderaan sendiri, dia tidak boleh mengawal kapal dia sendiri, dia tidak boleh menjadi orang yang mengatur dirinya di tempat orang lain. So nasib dia macam mana? Terumbang ambing lah. Dia boleh dibuang, dia boleh ditukar ganti, dia boleh dihalau, dia boleh dihumban keluar daripada kapal. Itu nasib orang yang begini. So ideanya adalah bagaimana kita nak membaca sesuatu ayat itu dan kita relate. Macam mana kita baca, bukan sekadar kita baca, tapi kita membaca dalam keadaan kita nak memahami. Ayat-ayat ini diturunkan dengan lebih jelas dan kita baca dengan pasti dan yakin bahawa setiap apa yang kita baca itu semuanya ada the thinking behind setiap ayat yang dinampakkan. Okay, so banyak juga yang dah komen-komen ni. Saya tak sempat baca komen-komen korang, tapi apa pun, semoga dapat memberi sedikit sebanyak pelajaran, memberikan kepada kita kefahaman bagaimana untuk kita membaca ayat Allah ini dengan lebih jelas. Okey, so sekarang ni ada soalan, ada pertanyaan, boleh tanya. Cuba 4 perkataan ini kita akan kembangkan lagi, sebab hudan wa rahmah, bukalah Quran, kita akan jumpa terlalu banyak ayat yang Allah akan ulang dia sebagai satu pasangan. Hudan wa rahmah, hudan wa rahmah, hudan wa rahmah, diulang-ulang sebanyaknya oleh Allah untuk menampakkan kita mesti dapat dua benda ni. Engkau dapat hudan, engkau mesti dapat rahmat. Saya ulang balik yang saya cakap awal-awal tadi. Rahmat adalah sesuatu yang nak memberikan kepada kita ilmu, vision, misi, panduan, dan hujungnya kita mesti mendapat kasih sayang, redha daripada Allah. So petunjuk dia mesti linkkan, hubungkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, rahmat, dia mesti satu kategori. Dia mesti satu line. Kita mesti mendapat satu basmalah. Kalau kata Fatihah itu, dia memula dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dia mesti datang dengan satu rahmat yang menyebabkan hujungnya kita akan mendapat nikmat. So kalau kata kita dah dapat ilmu, tapi selama kita dapat Quran ini kita tidak mendapat nikmat, then something wrong. Allah bagi pelajaran, Allah bagi musibah, sepatutnya kita mendapat nikmat sedikit sebanyak. Daripada musibah yang berlaku itu ada nikmat yang tersembunyi, tapi kita kena cari. Dia bukan datang Allah bagi sedepuk nak bagi tahu kita ini dah nikmatnya, inilah rahmatnya, inilah benda yang kau kena buat. Tak. Allah bagi supaya kita berfikir. Ingat balik minggu lepas kita dah nampakkan tentang hakikat zalim. Macam mana zalim itu dinampakkan secara mudahnya. Kan? Susah juga dalam kita nak menampakkan secara praktikal. Sebab apa? Ada orang, contohnya macam saya pergi yang satu tempat ni, duduk dekat satu kawasan, bolehlah kita kata kawasan tu macam PPRT setinggan. Dalam satu kawasan tu ada dalam lebih kurang dalam 20 rumah tak silap saya, tapi yang berkeluarga dekat dalam tu ada beberapa rumah memang yang berkeluarga berpenghuni. Satu rumah bukannya ada yang duduk tunggal, nasib tunggal, ada bapa yang memang gelandangan lah seorang ya. Kemudian ada yang sampai 9 anak pun ada dalam tu, masih lagi beribu dan bapa. Ada satu rumah tu ada 5 anak, tapi mak bapaknya dua-dua tak ada dekat rumah, dalam keadaan rumah dilanda banjir, musibah, bapaknya kena ada dekat hospital, kena rawat, dan tak ada orang lain yang boleh jaga kecuali mak dia. So anak diurus oleh abang yang sulung, umur 17 tahun, duk kelik anak, duk kelik adik lah, jaga adik-beradik yang lain. Ni satu musibah, tetapi dalam itu adalah satu ujian dan juga satu pelajaran yang kita kena lihat macam mana budak tadi tu nak membesar sebagai orang yang bertanggungjawab. Ada pelajaran di situ, tapi kita kena read between the line, dan dia sangat halus untuk kita membaca dan kita meletakkan sesuatu perkara itu pada tempat dia. Di situlah adil. Kita tak boleh nak zalim, kita tapau semua dalam keadaan dilanda musibah. Betul, yang kaya pun dilanda musibah, yang miskin pun dilanda musibah, yang kerja kerajaan dilanda musibah, yang kerja swasta dilanda musibah. Semua ni adalah kategori-kategori orang yang dilanda musibah. Macam mana yang saya bagi tahu, kita ada 2 kategori mangsa banjir ni. Pertama sekali mangsa banjir yang mana mereka ini ada kemampuan. Dalam masa yang ada satu mangsa banjir yang sebenarnya adalah daripada kalangan asnaf mangsa banjir. Yang ni sebenarnya yang kita nak tackle, kerana mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada kekuatan dari sudut ekonomi, dan kadang-kadang mereka ini tidak ada kekuatan dari sudut emosi dan juga material. Kita memang kena bantu golongan ini, kerana inilah yang paling rapuh dan ampuh sekali. Kalau tak kuat, memang mereka akan terus jadi orang-orang yang boleh menyalahkan takdir.
tanpa ilmu. Ni keadaan di sana yang kita nak kena pulihkan. So Quran dia nak memberikan kepada kita satu kekuatan yang datang dalam jiwa kita. Macam mana yang berlaku kepada Nabi Yunus? Hujungnya kekuatan dia setelah dia diuji dengan begitu begini sampai ditelan oleh ikan lah apa semua bagai, hujungnya dia tunduk balik kepada Allah dengan ilmu dan wahyu. Di situ yang kita nak. Ditekan, ditindas, diuji, diduga, itu normal sebagai manusia. Tak ada manusia kat dunia ni tak diuji. Semua orang akan diuji mengikut kita punya takaran dan kehidupan masing-masing. Tapi yang kita nak, bagaimana dengan ujian tadi itu dia menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Dia nak makin dekat, makin dekat, makin dekat. Itulah tujuan Allah datangkan ujian. Okey, ni ada soalan daripada siapa ni? Norizan Hasan. Salam Ustaz, memang Quran lah syifa, tapi kalau si pembaca baca saja tapi tak tahu makna dalam Quran tu, bolehkah kita dapat syifa dan rahmat Allah juga? Macam mana? Di situlah sebenarnya penyakit kita. Itulah penyakit. Penyakit kita adalah tidak kenal kitab. Itu Allah sebut. Allah sebut dalam surah 2 ayat 78, surah Al-Baqarah ayat 78. Pertama sekali Allah katakan kepada kita ni, dan di antara kamu ini, di antara kita ini ada orang yang buta huruf. So buta huruf tu satu penyakit tak? Penyakit. Tapi buta hurufnya Allah sebut tu bukan buta huruf macam kita faham. Kita faham buta huruf tu tak erti membaca, tak erti menulis. Itu fahaman kita dari sudut orang Melayu, termasuklah yang ada kat dalam sistem kita ni, menampakkan itu satu definisi buta huruf. Tapi definisi buta huruf yang Allah nampakkan lain. Allah kata dalam surah 2 ayat 78 tu, 3 kategori dia. Pertama, orang yang buta huruf ni tak tahu kitab. Jadi bila tak tahu kitab, automatically dia adalah ummi. So kita ni orang yang tahu kitab tak? Tak tahu kitab tu maksudnya tak tahu, bukan kata tak erti baca bahasa Arab saja. Itu satu hal. Tak erti maknanya, tak faham maknanya, tak berusaha untuk memahami maknanya pun adalah orang yang tak kenal kitab. Khatam Quran tapi apa pun tak tahu isi kandungan dia, itu pun tak kenal kitab. Kemudian Allah kata kategori kedua, tak tahu kitab, bersangka-sangka dan berangan. So selama ini kita jadi orang yang bersangka-sangka tak? Bersangka-sangka. Kita sangka kita dah kenal kitab. Kita sangka kita dah tahu kitab. Kita sangka kita dah khatam, kita dah selesai tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Kita dah beriman dengan kitab. Belum. Dan kemudian kita berangan-angan dengan kitab tadi. Berangan-angan yang kita baca, kita akan dapat pahala yang banyak. Angan-angan itu yang memusnahkan kita daripada kita betul-betul nak jadi orang yang meyakini Quran itu dengan hudan wa rahmah. Sebab tu bacalah Quran tetapi kita tidak dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kita dah baca Quran tetapi kita tidak mendapat nikmat memahami ayat-ayat Allah. Itu ruginya kita. So itu pun penyakit yang kita nak kena betulkan. So kena tengok dekat situ. Alright. So ada lagi soalan? Alright. Tu ayat 78 Umi Hafsah ada letakkan di situ. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali berangan-angan dan menduga-duga. Jadi berangan-angan, sangka-sangka. Itu je kita selama ni. Jadi kat situlah yang menyebabkan kita tidak mendapat benda yang sepatutnya. Syifa tadi tu, penyembuh yang merawat kita adalah ilmu. Bodoh rawatannya adalah ilmu. Jadi kalau degil, rawatannya pun adalah ilmu. Macam mana kita nak jadi ibu bapa yang mampu untuk merawat kedegilan anak? Anak degil kerana mak bapak tak ada ilmu. Anak jadi liar kerana mak bapak tak ada ilmu. Anak jadi tak dengar cakap kerana mak bapaknya tak ada ilmu. Tak adalah ilmu apa? Tak ada ilmu macam mana nak menundukkan anak. Tak ada ilmu macam mana nak jadikan anak itu jadi anak yang tidak lagi degil, tidak lagi jahil, tidak lagi liar. Semua tu mendatangkan satu benefit of doubt. Macam mana kita ni, kita sangka-sangka terlalu banyak. Persangkaan itulah penyakit. 10 surah 10 juga ni, 10 surah Yunus, tapi ayat 36. Manusia ni hidupnya sangka-sangka, sedangkan sangka-sangka itu tidak lain, tidak pun ada keuntungan kepada kita pun. Sangka-sangka ni rugi kalau kita hidup ni kita sangka kita dah buat benda betul. Sangka-sangka. Cari kepastian sampai kita jumpa jawapan yang jelas. Setiap tindakan kita itu pasti ada jawapannya yang Allah dah sediakan dalam Quran. Itu yang sama-sama yang kita nak kena tengok lah. Okey. Saya rasa terima kasih kepada semua yang dah menonton. Dah 49 minit, dah 3.59, dan insyaAllah kita akan stop pada pukul 4 petang.
So terima kasih kepada semua since PKP, dan saya pun sebenarnya kena kuarantin sekarang ni, sebab tu kita punya set ni lain sikit. Saya dekat Alam Sari, saya dekat tak jauh lah dengan RPWP, duduk dekat rumah yang kita memang duduk dekat sini ya, sebelum kita duduk dekat RPWP. Jadi alhamdulillah masih ada tempat untuk saya kuarantin, sebab kita kena jaga COVID dia masih lagi berleluasa. Kita tak nak kita jadi sebahagian daripada punca yang membawa gejala kepada anak-anak dekat RPWP, sebab kita tak tahu, kita mungkin bergejala, mungkin tak bergejala. So kita jagalah diri kita, kita pastikan diri kita sendiri dulu yang selamat sebelum kita masuk kembali kepada pack kita. Yang ni bukan menyendiri kerana anxiety tak, ini kuarantin. Tapi dalam masa yang sama, dalam tempoh sepanjang kuarantin ni, insyaAllah kita akan usahakan, mungkin kalau siapa yang rasa nak saya buat dalam tempoh kuarantin ni, saya ada masa yang agak panjang juga, loose juga. Mungkin hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 10 hari nak kena kuarantin. Mungkin 10 hari ni boleh buat 10 episod bicara maqasid dalam tempoh 1 jam. Mungkin jika diizinkan, insyaAllah. Okay, kalau rasa nak macam tu, so kita bincang dekat dalam grup kita. Kalau kita boleh schedulekan satu time, satu masa, mungkin kita boleh buat setengah jam satu hari pun dah cukup dah, tak semestinya 1 jam. 10 hari panjang juga kuarantin ni, at least saya ada juga kawan-kawan yang saya boleh kita sembang santai dalam bicara maqasid ni. Kalau setuju nak buat, bagi tahu, boleh maklumkan pukul berapa, timing yang sama ke, apa semua ke, dan kita boleh manfaatkan masa yang ada tu, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau ada perbincangan, kita akan bawa ke dalam grup perbincangan kita nanti. Okey, saya harap jawapan yang saya dah bagi tadi tu betul-betul dapat memberikan manfaat kepada kita dan memberikan kepastian, memberikan kepada kita ilmu dan memberikan kita keyakinan supaya kita jelas bahawasanya ilmu Allah itu luas dan kita kena mencari ilmu itu dengan mengenal pasti di manakah penyakit yang nak kita rawat. Okey, so ingat, tanam dalam kepala, penyakit itu bukan penyakit yang kita faham, yang selama kita faham. Penyakit itu adalah penyakit yang ada dekat dalam dada manusia dalam bentuk sikap, sifat, attitude, perangai, akhlak manusia yang nak dirawat dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah untuk mencipta akhlak karimah, akhlak yang mulia berdasarkan kehendak Allah. Okey, itu saja. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita jumpa minggu depan, time dia sama balik pada pukul 11 pagi. Hari ini saja kita buat pada pukul 3 petang. Okey, itu saja daripada saya. Insya-Allah jumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Alhamdulillahi rabbil alamin.